Gilgan untuk apa yang bisa lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وهي orang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh kemuliaan, hari Jumaat, dapat bersama-sama kita hadir awal kepada Allah untuk menanti melaksanakan ibadah Jumaat. Mudah-mudahan dengan kesungguhan dan mujahadah kita pada hari ini beriktikaf, melakukan amalan-amalan sunat, membaca Al-Quran dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu, memberikan kita kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat kita, memudahkan kita di saat sakaratul maut, memberikan kita kemudahan untuk kita menuntut ilmu dan faham dengan ilmu yang kita pelajari, kemudian beramal dengannya dan menyampaikan kepada ahli keluarga dan sahabat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di hari akhirat kelak bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, dan dapat kita bersama-sama dengan junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan Imam, para jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kita mengenai nasihat Imam Al-Haddad dalam kitab Adab Sulukul Murid, adab pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad dahulu mengingatkan kita mengenai berhati-hati dengan penyakit was-was, penyakit angan-angan, berangan-angan, dan juga penyakit yang datang itu iaitu lintasan yang meragukan. Dan kita sebut dahulu perkara ini tidak lain tidak bukan adalah
disebabkan yang pertama iaitu antaranya jauh daripada nak menghadirkan diri dalam majlis ilmu dan jauh daripada majlis-majlis zikir. Maka bila dua majlis ni kita jauhkan diri daripada, maka itu yang akan datang was-was, sakit was-was, ragu-ragu. Kemudian kita akan lebihkan masa, peruntukan masa itu untuk dunia berbanding dengan akhirat yang hanya sedikit, dan sedikit yang diberikan itu pun tidak berkualiti. Jadi ini penyakit yang ada dalam diri kebanyakan manusia. Dan bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nak jadi golongan yang al-muqarrabin, golongan yang dekat dengan Tuhan, golongan yang lebih baik di sisi Allah, maka hendaklah dia bersegera menjauhkan penyakit-penyakit ini ada di dalam diri dia. Dan itu perlu sentiasa membentengkan diri itu dengan rasa muraqabah, iaitu rasa diawasi Tuhan. Dan kemudian dengan jalan dia menuntut ilmu tadi, dan juga pergi kepada majlis zikir. Selain daripada itu, kita kata cuba untuk merapatkan diri bersama dengan golongan orang-orang yang diridhai, orang-orang yang soleh, suhbatus salihin, berkawan dengan mereka yang taat kepada Tuhan, mereka yang rajin pergi ke rumah Allah, mereka yang rajin membaca Al-Quran, mereka yang rajin menuntut ilmu. Kita berkawan dengan mereka, InsyaAllah mereka akan membantu dan menjadikan kita sentiasa dalam keadaan ketaatan. Itu satu dorongan bila kita berkawan dengan orang-orang soleh. Dan kita pun bila bersama-sama dengan kumpulan orang-orang yang baik ini, kita pun secara tak langsung akan jaga perkataan kita, mulut kita, akhlak kita. Sebab kita tahu kita sedang bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi kita akan merasa malu. Dan malu itu pastikan maknanya memang malu yang kita akan tambah baik amal ibadah dan akhlak kita. Bukan disebabkan malu jadi dia menjauhkan diri untuk duduk dengan orang soleh. Ada segan nak kawan dengan orang-orang baik, kita ni bukannya baik. Jadi segan itu tapi menyebabkan dia jauh dengan kumpulan tersebut. Itu bahaya. Kalau malu disebabkan kerana tahu diri itu hina dan dia ingin terus berkawan untuk memperbaiki itu baik. Tapi kalau menyebabkan dia segan dan malu sehingga dia menjauhkan diri daripada nak rapat dengan golongan orang soleh, ini bahaya. Jadi dia akan terus dalam keadaan lalai, akan terus dalam keadaan tidak berwaspada, dalam keadaan maksiat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada perasaan itu pada diri kita. Bila nampak orang baik, kita rasa segan nak rapat dengan dia, menyebabkan kita jauh. Dan kita lebih suka gemar dengan golongan yang mereka yang maknanya dalam urusan akhirat tu lalai. Begitu. Dan kalau kita bersama dengan kumpulan yang lalai itu, kita dapat perbaiki, kita dapat membantu mereka untuk jadi lebih baik, itu tak apa. Tapi masalahnya kita pun sama-sama lalai. Itu yang bahaya. Jadi antara nikmat yang paling besar di atas muka bumi Allah ini, iaitu bila berkawan dengan orang-orang soleh. Ini nikmat paling besar. Jadi bila kita berada bersama mereka, bersyukurlah kita ada kawan yang baik-baik ni, maka jaga hubungan dengan dia, minta petunjuk, nasihat dan sebagainya, supaya kita sentiasa di bawah petunjuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau itu perlu kita jaga. Kemudian antara penyakit yang lain iaitu sambungan daripada sifat riak. Sifat riak.
yang dimiliki oleh seorang adalah satu tanda bahawa di dalam jiwanya sunyi dari merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Mereka cuma memperelok-elokkan dirinya semata-mata kerana makhluk, tidak yakin dengan apa yang diketahui oleh Tuhan. Ini bila murakabah dah jauh daripada diri, rasa diawasi itu tak ada. Bila ada melakukan amalan itu dengan adanya riak, maka tertolak. Maknanya kerana makhluk, kerana dunia, kerana ingin menunjuk, kerana inginkan nama, kerana inginkan pangkat, kerana ingin dipuji, maka ini akan tertolak. Itu amalan kita. Kecuali sebahagian ulama sebut, kita pernah sebut satu amalan yang walaupun ia riak, tetapi adanya pahala. Antaranya iaitu ulama sebut berselawat ke atas Nabi SAW. Ulama sebut, Syekh Fas dalam mensyarahkan kitab Dalailul Khairat, amalan itu tergantung di antara dua, sama ada diterima ataupun tidak, sama ada ikhlas ataupun riya, untuk akhirat ataupun untuk dunia. Maka kalau untuk akhirat maka diterima, kalau kerana Allah maka diterima, kalau kerana dunia, kerana makhluk maka ditolak. Semua amalan kita bergantung kepada dua perkara, kecuali satu amalan disebutkan ulama, iaitu berselawat ke atas Nabi. Amalan ni special, kan fadilah besar. Walaupun dalam keadaan riak, masih lagi boleh dikira adanya pahala di sana. Jadi kita kata, banyakkanlah diri kita dengan berselawat ke atas Nabi SAW, kerana bila berselawat maka di sana pastinya ada pahala, ada ganjaran. Apatah lagi mereka yang betul-betul ikhlas, betul yang bersungguh-sungguh berselawat dan mencontoh sunnah Nabi, maka lagilah akan diberikan kemuliaan. Barang siapa yang beramal soleh dan amat mengharapkan orang lain mengetahuinya agar ia diagungkan, maka dia adalah seorang yang riak. Dia beramal kerana manusia. Sebagian ulama menyebut sebagai syirik. Ada buat kerana manusia, dia buat kerana manusia, syirik. Dia tak buat kerana manusia, riak. Pun bahaya juga. Dulu tak nak. Ada orang dia tak nak buat sebab nanti orang kata aku ni baik sangat, jadi dia tak buat. Sebagai ulama kata ini pun dah riak. Rugi. Kalau buat kerana manusia, syirik ataupun syirik kecil ataupun sebagai kata riak. Dia buat juga lah, tapi kerana buat, kerana pujian, suka dengan pujian dan sebagainya, maka itu termasuk dalam kumpulan riak ataupun syirik kecil. Kalau tak buat kerana manusia pun ada juga, malah dia segan ataupun dia tak nak buat kerana nanti orang pandang baik pula, orang ingat macam tuan imam pula. Dia tak buat tu sebab takut orang fikir dia nak menunjuk pula. Kalau saya buat nanti orang ingat saya ni macam seolah-olah nak menunjuk, jadi dia tak buat. Ini pun bahaya. Kita jangan tertipu dengan perkara itu. Ini semua godaan syaitan. Bahkan ini lagi rugi sebab dia tak buat. Jadi kesimpulan dia, bila nak beramal terus saja buat. Kadang-kadang memang ada perkara yang mengotori, iaitu suka dengan pujian, kadang-kadang ada sedikit menunjuk, tapi kita cubalah lawan tepis. Yang penting buat. Yang penting buat. Dia kurang sikit rugi. Yang penting buat. Daripada tak buat kerana manusia pun bahaya. Dia tak buat tapi dapat title riak pun bahaya. Jadi dalam beramal tak kira, tapi kita berusaha untuk kita buat itu semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikhlas. Dan kita sebut, bila sebut lawan dia itu ikhlas. Bila semuanya
kerana akhirat, maka ulama sebut ianya termasuk dalam ikhlas. Walaupun kita buat itu kerana menginginkan kelebihan akhirat, syurga, balasan-balasan yang banyak Allah beri di hari akhirat. Kerana ada sebahagian mereka katakan, kalau awak buat kerana syurga, itu dah bukan kerana Allah, tak ikhlas tu. Kalau buat kerana nak dapatkan pahala sekian-sekian, itu dah tak betul, bukan kerana Allah, tak ikhlas. Tidak, bukan begitu. Bukan. Dia kalau beramal selagi mana untuk akhirat, untuk akhirat, takutkan neraka Allah, nakkan ganjaran yang kelebihan di hari akhirat, ganjaran yang disebut dalam hadis Nabi tentang kelebihan beramal dan sebagainya kerana Allah, maka itu termasuk dalam masing lagi dalam kumpulan ikhlas. Cuma kumpulan ikhlas ni dia ada tingkatan. Dia ada tingkatan. Tapi kalau buat selain daripada itu, beramal kerana dunia semata-mata, kerana nak pangkat, kerana nak pujian, kerana nak orang cerita pasal kita, kerana nak orang angkat-angkat kita, kerana orang nak cerita pasal kita. Jadi ini semua kerana dunia, kerana harta dan sebagainya. Ini tertolak. Sebab dia langsung tak ada kerana akhirat, urusan akhirat tadi. Ini yang tertolak. Sebab tu ulama sebut ikhlas itu dia ada tiga tingkatan. Yang bawah sekali, tingkatan yang ketiga, bila dia beramal, masih dalam kategori ikhlas, bila dia beramal kerana nakkan syurga, nakkan kelebihan nikmat akhirat. Tapi memang kita buat itu cuba berusaha kerana Allah, kan? Itu yang memang tingkatan yang tinggi. Tapi kadang-kadang sebab apa kita buat beramal satu perkara itu? Sebab kita tahu ganjaran dia sekian-sekian ni di hari akhirat lah. Kebanyakan mereka yang pada peringkat permulaan, golongan-golongan permulaan macam kita ni, kan suka nak beramal bila dengar Nabi sebut ganjaran dia sekian-sekian di hari akhirat kelak. Jadi perkara itu mendorong untuk kita beramal. Jadi kan tertolak? Tidak. Masih lagi duduk dalam peringkat ikhlas, tapi peringkat yang bawah, tingkatan yang ketiga. Dia di tingkatan yang kedua, iaitu bila beramal kerana takutkan ancaman, takutkan neraka Allah. Bila kalau dia tinggal-tinggal, kalau tak buat beramal ni, akan dihimpunkan bersama dengan Fir'aun di hari akhirat kelak di neraka Allah, akan duduk bersama golongan orang-orang munafik. Dia takut kan, akan dibelit dengan ular dan sebagainya, akan dihantar dan sebagainya, ancaman-ancaman. Dia takut, jadi dia beramal. Ini tingkatan yang tinggi sikit untuk akhirat juga. Tingkatan yang tinggi sekali iaitu yang memang dibuat kerana Allah. Ini golongan yang memang dah dekat dengan Tuhan. Memang bukan kerana ganjaran syurga, memang bukan kerana takutkan neraka, tapi kerana Allah. Memang kerana cinta dan kasih kepada Tuhan. Seperti salah satu contoh Rabi'atul Adawiyah, kan kita pernah sebut. Bila Rabi'atul Adawiyah ni, tabi'in, bila dia beramal, kuat dia beramal, dalam hati dia dah langsung tak ada cinta dunia dah. Sebab tu dia tak berkahwin, sebab manusia tu dah tak ada dalam hati dia. Para tabi'in yang lain ramai yang masuk minat. Sayyidul tabi'in, golongan yang hebat-hebat di kalangan tabi'in pun ada yang cuba untuk masuk minat. Tapi dia dalam diri tak ada dah manusia, cinta manusia tak ada. Wali Allah di kalangan perempuan. Satu masa Iblis datang, kan, berupa manusia, tipu daya. Dia kata, wahai Rabi'ah, kamu ni beramal pagi petang siang malam, belum tentu boleh masuk syurga. Kan masuk syurga itu kerana rahmat, bukan kerana amalan kamu ni. Kerana rahmat Allah, bukan kerana amalan kamu. Jadi tak payah bersyukur-syukurlah dalam beramal. Tak payah bersyukur-syukur. Kalau Allah masuk, Allah nak masuk ke syurga, Allah masukkan. Kalau
sekalipun, kalau Allah nak masukkan neraka, masuk neraka dalam api neraka. Dia cuba-cuba daya. Jadi apa Nabi Adam dia kata kepada lelaki iblis, dia kata, kalaulah aku ni beramal kerana nakkan syurga Allah, nakkan kelebihan akhirat, maka aku berdoa kepada Allah, moga Allah jauhkan aku daripada syurga. Dia berkata kepada iblis, aku doa moga Allah tak masukkan aku dalam syurga. Dan kalaulah aku beramal ni kerana takutkan neraka Allah, kerana nak lari daripada azab Allah, maka aku doa supaya Allah masukkan aku dalam neraka. Sesungguhnya aku ni beramal kerana cinta dan kasihku kepada kekasihku Allah, bukan kerana lain. Habis iblis kalah. Ini mereka yang dah tinggi, kan? Boleh tak kita sampai pada tahap itu? Boleh, insyaAllah. Kan maknanya kena satu persatu. Yang pertama beramal dulu. Tak kira lah, kadang-kadang hati itu bermain. Orang nak, nanti orang cakap ni lah, orang cakap ni lah, nanti orang fikir ni lah dah. Ini perkara yang sentiasa menyebabkan kita akan jatuh bila ada perasaan-perasaan ini. Dia tipu daya syaitan. Bukan daripada luar pun, daripada diri. Kalau daripada luar sekalipun, mungkin ada yang menyindir kita, ada mengkritik dan sebagainya, tapi hati ini tetap kuat, maka tak ada masalah untuk dia beramal. Tapi kalau hati pun dah lemah, kan? Hati pun kalah dengan nafsu, kalah dengan tipu daya yang bermain-main dalam perasaan kita, kita dah kalah. Apatah lagi yang kalau memang terus kalah, tak kuat. Jadi bila nak beramal tu beramal. Tak apalah kita orang nak berkata dan sebagainya, kita berusaha untuk kerana Allah SWT. Nak jauhkan daripada riak, satu penyakit yang boleh merosakkan amalan kita habis. Dan kita cuba ikhlas itu bukan sahaja daripada ketika beramal, kita minta pada Allah sampai kita meninggal. Betul. Satu amalan itu kita minta, maknanya dia terus ikhlas kerana Tuhan sampai kita meninggal. Kadang-kadang waktu bermula ataupun waktu kita beramal itu ikhlas, nak tolong orang, nak bantu orang, kan, nak tolong, nak bantu. Tiba dah lama, kan, kita pula nak minta bantuan orang. Kita nak minta bantuan dengan orang yang dahulu kita bantu contoh. Tiba orang tu tak bantu kita, kan? Itu uji. Kadang-kadang dalam hati, dulu masa kau susah, aku kan tolong kamu, tolong apa sedaya kau tolong. Sekarang ni aku susah, sikit kau tak bantu, menyesal lah kau tolong, habis. Dulu dah betul dah tolong dah, memang kerana memang nak bantu kawan, kan? Tiba dah akan datang, ada pula perasaan itu, Allah uji, habis amalan yang dulu. Jadi kita minta supaya Allah tetapkan ikhlas itu pada setiap amalan sampai kita meninggal. Kalaupun dalam hal tadi orang tak bantu kita, tak, memang dia mungkin tak boleh nak bantu. Jadi bila membantu manusia, kita jangan mengharapkan mereka membalas. Yang kita harapkan iaitu Allah. Sedekah ke, bantu ke, amal ke, apa saja kebajikan, jangan mengharapkan orang nak berterima kasih. Tapi orang yang dibantu itu berterima kasih lah. Tapi kita jangan mengharap. Kan nanti kan ada keluar dalam mulut kita dan perasaan kita, sikit pun tak nak cakap terima kasih, kan? Ini kadang-kadang. Jadi kita nak bantu ini yang kadang-kadang yang ada dalam diri kita yang boleh merosakkan amalan kita. Ini bahaya. Kita tak sedar amalan kita sikit-sikit hilang. Ini yang bimbang nanti di pada mahsyar, bila ditimbang amalan, mana amalan yang banyak-banyak buat. Jadi antara perkara inilah yang boleh merosakkan amalan kita. Jadi bila melakukan amal kewajiban dan sebagainya, maka jangan kita mengharapkan orang berterima kasih, orang membalas balik dan sebagainya. Bahaya.
Jadi dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Tuhan. Barang siapa yang beramal soleh dan amat mengharapkan orang lain mengetahui agar ia dianggap, maka dia adalah orang yang nunjuk-nunjuk dan jahil. Orang yang benar-benar zuhud adalah orang yang tidak melatah dengan pujian orang lain dan upahan yang diberikan. Ini orang yang zuhud, maknanya dunia itu tidak ada di dalam hati, bahkan di tangan sahaja. Bila dunia, sesuatu benda berada di tangan, dia senang pegang, senang lepas, kan? Senang dia pegang, senang dia lepas. Tapi kalau satu dah ada dalam hati, bila dunia itu dalam hati, maka bila dihilangkan, itu yang akan dia rasa risau, dia akan rasa tak senang, dia akan rasa rugi dan sebagainya, kan? Contohnya pujian. Pujian itu dunia. Bila suka sangat dengan orang memuji-muji sampai dah masuk dalam hati nak beramal tu suka pujian, tiba bila beramal tu dah bersungguh-sungguh buat, tak ada budak yang nak puji kita, tak ada budak orang yang nak sebut-sebut nama kita, mengangkat-angkat kita. Dah usaha lebih daripada awal pagi sampai ke petang, gotong royong program masjid. Contoh, tiba-tiba kawan yang datang petang tu baru tolong, tiba-tiba dapat benar pujian daripada orang. Kita daripada pagi ni, tu sebab apa? Sebab dah ada dalam hati. Kalau tu tak ada dalam hati, jadi bila dia tak dapat, rasa tak sedap. Sebab tu benda dunia ni jangan sampai tu ada dalam hati. Zuhud tak ada, biar di tangan saja, tak apa. Yang penting kita buat semata-mata kerana Allah. Tu zuhud. Kerana bila ada, maka dia akan merugikan kita, merugikan amalan kita. Wa'iyazbillah ni saja. Para jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung lagi perkongsian ini pada pertemuan yang akan datang. Apabila itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang puan sila itu daripada diri saya sendiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sepanjang kita berada dalam majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha' wa 'amalin la turfa' wa du'a'in la yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.